Selamat petang, salam sejahtera. Bersama lagi dengan kita di dalam Unity Channel, Nazilin Unity Channel. Selamat menyambut Hari Pesta Kehormatan bagi mereka yang menyambut Hari Kehormatan, dan bagi yang tidak menyambut pula, selamat tidak menyambut. Tidaklah gurau jah. Baik, hari ini kita mau ulas satu isu yang paling hangat. Apabila ada dakwaan Kerajaan Ismail Sabri Yaakob akan tumbang pada bila-bila masa. Dan ini bukan dicakap oleh orang-orang sembarangan. Beliau adalah veteran politik paling veteran di Malaysia yang mungkin boleh menandingi Mahathir Mohamad. Kuli mengatakan bahawa tindakan Zuraida keluar Parti Bersatu masuk Parti Bangsa Malaysia boleh menyebabkan Kerajaan Ismail Sabri tumbang. Wow. Apa yang jadi nih? Apa yang berlaku sehingga tindakan Zuraida lompat parti daripada Bersatu boleh menyebabkan Kerajaan Ismail Sabri tumbang? Apa yang berlaku sebenarnya? Ahli Parlimen Gua Musang iaitu Kuli menyatakan beliau mendakwa kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sekarang ini menjadi semakin tidak stabil. Susulan tindakan, Datuk Zuraida Kamaruddin meletak jawatan dari kabinet. Sudahlah, sekarang ini pun kita tahu kedudukan Ismail Sabri Yaakob itu sebenarnya lebih banyak esyan daripada PN, dan juga banyak diancam oleh sekutunya sendiri, yaitu ahli dalam Parti Barisan Nasional atau UMNO. Dan yang membantu menyokong Ismail Sabri Yaakob sebenarnya sekarang adalah MOU Pakatan Harapan. Bermaksud tindakan Zuraida ini memang benar seperti yang dikatakan oleh Kuli, boleh menyebabkan Ismail Sabri Yaakob berada dalam keadaan kritikal yang tidak stabil. Bekas pengerusi Jemaah Penasihat UMNO yang lebih dikenali sebagai Kuli itu berkata tindakan Zuraida secara tidak langsung membuatkan kerajaan sudah jatuh kerana tidak mendapat sokongan daripada wakil rakyat dalam Dewan Rakyat. Ini adalah isu yang besar. Bukan isu yang kecil apabila sokongan daripada wakil rakyat dalam Dewan Rakyat sudah tiada. Kalau ini benar, bermaksud Ismail Sabri Yaakob perlu letak jawatan seperti yang berlaku pada Mahathir Mohamad dan juga Muhyiddin. Apabila mereka sedar mereka sudah hilang sokongan daripada ahli Dewan Rakyat atau ahli Parlimen. Kuli berpendapat jika Zuraida dan 3 lagi ahli parlimen menarik sokongan, maka kerajaan sedia ada menjadi semakin tidak stabil. Malah mungkin jatuh kerana tidak mendapat sokongan dalam Dewan Rakyat. Bermaksud menurut Kuli hanya perlu 4. Kalau 4 ahli parlimen menarik sokongan terhadap Ismail Sabri Yaakob, bermaksud mungkin kerajaan tidak lagi mendapat sokongan dan kerajaan sedia ada akan menjadi tidak stabil dan boleh runtuh bila-bila masa. Mengikut perlembagaan, Perdana Menteri kena diundi dalam Dewan Rakyat. Tetapi dari segi moralnya, mana-mana kerajaan mesti mendapatkan sokongan dan merasakan mendapat keyakinan ahli-ahli Dewan. Tapi kalau sudah ramai keluar, ahli kabinet sendiri berhenti, kerajaan yang ada menjadi kerajaan yang lemah. Kalau dicabar untuk mengundi, saya rasa satu jalan keluar sahaja. Perdana Menteri mesti menghadap yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah, katanya mengikut laporan BH, selepas merasmikan mesyuarat Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIB jadi Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Indra Petra SMK TIP 2 di Gua Musang. Zuraida semalam letakkan jawatan sebagai Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi serta
keluar bersatu dan menyertai Parti Bangsa Malaysia PBM. Ahli Parlimen Ampang itu juga mengumumkan peletakan jawatan sebagai Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi. Bagaimanapun, Zuraida berkata beliau kekal menyokong kepimpinan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Mengenai rang undang-undang RUU anti lompat parti yang dijangka dibentangkan Parlimen Julai ini, Tengku Razali berkata RUU berkenaan tidak akan berjaya. Wow, kenapa tidak boleh berjaya? Saya sebagai penganalis pemerhati politik, saya amat mengharapkan RUU akta anti lompat parti ini mestilah diluluskan dan mesti dilaksanakan di Malaysia. Sekiranya ia gagal dilaksanakan, saya jamin sampai bila-bila kestabilan politik Malaysia tidak akan pernah tercapai lagi. Kerana mereka akan senang-senang dibeli, dijual, dan juga lompat parti. Akta yang dibuat di Parlimen untuk mencegah lompat parti tak akan berhasil. Kerana menurut Kuli, dalam perlembagaan, hak seseorang memilih pandangan dan parti yang dikehendakinya tidak boleh diusik. Tapi kalau begitu, bagaimana dengan hak pengundi pula? Perlulah dibuat satu pula mungkin akta atau undang-undang baru dalam perlembagaan yang perlu menyatakan hak pengundi pula terhadap YB. Mungkin pengundi boleh berkumpul lebih daripada 1,000 petition, boleh dijalankan pula. Undi tidak percaya, undi semula terhadap wakil rakyat tersebut, barulah adil. Itu pendapat saya. Kalau akta anti lompat parti tidak dipersetujui oleh YB ahli parlimen yang ada di parlimen Dewan Rakyat, perlu dibuat undang-undang baru, yaitu apabila 1,000 pengundi yang ada dalam kawasan tersebut ataupun lebih 20% daripada pengundi dalam kawasan itu membuang petition, lulus dapat petition 50% lah, katakanlah 50% telah menandatangani petition, perlulah diadakan pilihan raya kecil di kawasan tersebut, baru adil. Karena kalau mereka tidak didapat ditegah oleh perlembagaan, tolonglah kekalkan hak pengundi pula, perjuangkan hak pengundi pula. Jika tiba-tiba parti kita terbubar, kemana kita nak pergi apabila ada akta tidak boleh lompat parti? Tidak ada logik dari segi perundangan. Kerajaan tak boleh buat halangan dan sekatan macam itu. Kalau tiba-tiba berlaku emergensi, tetap akan berlaku lompat parti untuk tubuh kerajaan baru atau nak keadaan huru-hara katanya lagi. Aku nak bagi tahu kamu semua, Kuli ada rekod lompat parti. Semangat 569 kalau aku tak silap lah. Jadi mungkin inilah sebabnya Kuli menyatakan bahwa perkara ini tak akan jadi. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda. Sila juga tekan butang subscribe untuk mendapatkan ulasan-ulasan terkini daripada channel ini dan saya. Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya. Tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.